Okey, sekarang Allah Azza wa Jal menyebutkan hati mereka menjadi keras. Contoh yang saya mahu bagikan anda. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di suratul Baqarah dan tempat-tempat lain di mana Bani Israel pada masa utusan sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka ni orang-orang yang sangat-sangat pintar. Mereka faham, mereka mengenali. Dan kemudian separuh akhir dari surah ini kita akan belajar apabila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenalnya seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Walau mereka menukar kitab mereka, satu perkara untuk menukar kitab. Yang kamu tidak sedar itu buku Tuhan. Jadi saya tukarlah. Sorry lah, saya fikir saya boleh edit. Kerana itu ucapan manusia. Tidak, bukannya mereka ni tak tahu. Allah berfirman, yuharrifunahum min ba'di ma aqalu. Mereka mengubahnya juga walaupun setelah mereka memahaminya. Bukannya mereka tak faham. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kredit bahawa mereka sudah sebenarnya faham. Tetapi apakah masalahnya di sini? Sebenarnya tidak ada masalah di akal mereka, kan? Sebab mereka dah faham. Kita juga mempunyai kisah-kisah hadis di mana Rabbi menghantar anak dia berjumpa dengan utusan sallallahu alaihi wasallam. Engkau pergi ceklah jika lelaki itu adalah yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab kita. Jadi anak dia ni menghabiskan masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kembali dan bapa dia tanya, "Apa yang kamu dapati?" Dia jawab, "Tidak ada keraguan lagi lah tentangnya. Itu lelaki yang disebutkan dalam kitab kita. Itu memang utusan terakhir." Dan mereka berdua bersumpah, kita bersumpah sehingga kita mati, kita akan menentangnya. Faham? Ini kerana hati mereka tidak bersedia menerima orang Gentile, yakni orang yang bukan berketurunan Yahudi. Sebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Ismail alaihissalam. Oleh itu, mereka tidak mahu menerima beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata di akhir semua ini, kamu ni semua sudah faham, dia adalah utusan yang terakhir. Kamu telah faham. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kembali kamu selepas kematian kamu. Kamu telah faham bahawa ia hanya boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila lautan telah dibelah sehingga kamu dapat melintasinya. Kamu telah faham bahawa air yang keluar dari batu itu hanya boleh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu di atas kepala kamu saja. Ia tidak pernah masuk ke mana? Ke dalam hati kamu. Ia tidak pernah dapat memasuki hati kamu. Dan kemudian selepas kamu diberi peluang untuk melihat semua perkara-perkara itu berlaku, benda-benda ini sepatutnya dapat mencairkan hati kamu. Tetapi bahkan benda-benda ini pun tidak boleh jadi dengan kamu. Maksud saya orang mati yang kembali hidup. Jika anda mempunyai jenis iman yang lemah tentang Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat melihat lelaki yang mati dan hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala depan mata kepala kamu sendiri. Kamu akan terus astaghfirullah. Alamak, aku akan buat lebih serius minggu terakhir Ramadan ini. Kan? Iman anda terus akan naik tinggi, kan? Tapi mereka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun selepas itu, mim ba'di zalik, walaupun selepas peristiwa itu hati kamu menjadi keras. Kerana bukannya kamu ini mempunyai masalah intelektual, masalah akal. Sebaliknya, kesukaran sebenar dengan kalian semua adalah kamu mempunyai masalah rohani, masalah spiritual, masalah di hati. Hati kamu menjadi keras. Summa qasat qulubukum. Subhanallah.